Anak-anak sekalian, kita masih lagi mempelajari dalam bahagian sifat huruf yang 17. Di mana 5 padanya dari kumpulannya mempunyai lawan. Jadi 5 sama 5 jadi 10 sifat. Dan 7 lagi sifat, yaitu sifat tunggal. Ini tanpa ada lawan. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak telah pun mencatat sifat yang ke-9 dan yang ke-10. Dari kumpulan sifat-sifat yang ada lawan. Yaitu sifat ismat, lawannya sifat izlaq. Bagi mendoga fahaman anak-anak, cikgu telah menyediakan beberapa soalan. Cuba semua bersedia dan berikan jawapan yang cikgu telah sediakan soalan ini. Yang pertama sekali, cikgu nak hadapkan soalan ini kepada Muhammad Izzat anak-anak ya. Cuba dengar bagaimana soalannya. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ismat? Boleh jawab anak-anak semua ya. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ismat? Cuba berikan jawapannya. Ketika huruf yang bersifat dengan ismat, apabila dilafazkan, hurufnya tidak dapat diucapkan dengan cepat dan pantas, Bu. Tak boleh sebut dengan cepat, dengan pantas. Sebab apa? Sebutannya berat. Itu sebab dia kata ismat. Tapi kita nak tahu berapa huruf ismat ini supaya dapat anak-anak kesan betul-betul. Cuba terangkan berapa bilangan huruf ini. Terdapat 23 huruf, Cikgu. 23 huruf. Cikgu telah berikan dulu, dikumpulkan bunyi-bunyi huruf. Cuba terangkan. Jis, Ghisya, Sakhitin, Sadda, Siqatin, Idwa'zuhu, Yahudduka. Sadda, thiqatan. Cuba lagi. Sadda, Siqatan, Idwa'zuhu, Yahudduka. Itu setelah dikumpulkan. Tapi sebutkan setiap satu daripada hurufnya supaya dapat anak semua ngesannya. Cuba. Jim, Jim, Zai, Ghain, Shin, Sin, Alif, Kha, Ta, Sad, Dal, Tha, Qaf, Ta, Hamzah, Zal, Waw, Ain, Zad, Za, Ha, Ya, Ha, Dad, dan Kaf. itu dia anak. 23 huruf inilah yang dikatakan bersifat dengan ismat sebab susah. Payah menyebutnya, berat sebutannya, tidak pantas, tidak cepat. Cikgu percaya anak telah mencatat. Dan kita telah tengok pada grafik ya. Seterusnya anak, soalan yang kedua, cikgu hadapkan pula kepada Muhammad Taha pula. Cuba dengar. Anak-anak juga dapat berikan jawapan insya-Allah ya. Apakah lawan sifat ismat? Cuba terangkan. Lawannya ialah sifat izlaq, Cikgu. Izlaq. Jangan lupa anak. Ini ada lawan kan? Ismat lawannya izlaq. Bagaimana? Apa macam hurufnya ketika disebutkan? Cuba terangkan. Hurufnya ketika dilafazkan begitu ringan, mudah, cepat dan pantas. Jadi lawannya mudah, senang, cepat, pantas hurufnya. Kenapa? Agak huruf kali kata tepi bibir, tepi-tepi lidah. Sebut senang. Cuba terangkan hurufnya itu. Hurufnya ada 6. 6. Cuba terangkan ketika dikumpulkan. Firra min lubbin. Firra min lubbin. Sebutkan satu huruf. Fa, Fa, ra, Ra, mim, Mim, nun, Nun, lam, Lam, ba. Ba. Ini senang anak-anak. Sebab itu anak-anak kecil, mereka kata papa, papa, mama, 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 baba, baba, baba. Senang hurufnya pasal satu bibir saja. Yang tadi yang 23, susah. Alhamdulillah, itulah anak-anak sifat yang tunggal, yang tadi, yang ada lawan ya. Yang 17. Dan anak juga jangan lupa, telah pun mencatat 4 lagi sifat, iaitu sifat yang tunggal, yang tanpa ada lawan, iaitu sifat safir, sifat qalqalah, sifat lin, sifat inhiraf. Ini telah cikgu berikan. Cikgu nak soal pula. Apa yang telah dapat dari anak-anak. Cuba Muhammad Amin terangkan, apa yang dimaksudkan dengan sifat safir? Ya, Cikgu. Sifat safir iaitu ketika hurufnya dilafazkan ada bunyi siulan atau keunggasan, Cikgu. Ada bunyi siulan. Macam siulan apa? Burung. Ya. Ada sebagian belalang. Ada bunyi Jadi kalau tidak disebutkan, diamalkan dia punya sifat, maka huruf tak betul bunyi. Berapa hurufnya terangkan? Ada 3 huruf, Cikgu. Coba. Sad, Sad, sin, Sin, dan zai. dan Zai. 3 huruf aja. Huruf lain tak ada bunyi siulan. Macam ta'ab.
Tapi sini az mesti ada bunyi ni. Kalau tak ada bunyi ni huruf tak tepat. Alhamdulillah telah tepat diberikan jawapan. Seterusnya kita kemukakan soalan kepada Suhana pula. Cuba terangkan Suhana. Apa yang dimaksud dengan sifat qalqalah? Sifat qalqalah ketika hurufnya dilafazkan ada bunyi detakan atau letupan yang kuat pada makhrajnya. Ada bunyi letupan pula, ada bunyi detakan. Kalau tidak dibunyikan tak betul pula. Cuba terangkan berapa hurufnya? Ada 5 cikgu. Cuba. Kalau dikumpulkan qutbu jadin, Qutbu jadin. Kalau salah satu sebutkan iaitu qaf, qaf, ta, ta, ba, ba, jim jim dan dal. dan dal. Bila dia bunyi yang ini selalunya kalau dia ada detakan? Waktu bila? Ketika wakaf, Ketika wakaf atau ketika dimatikan? ketika dimatikan. Dimatikan. Kalau dia mati juga sendiri atau wakaf, mana dia ada sukun, maka barulah bunyi aqa. Itu dia. Ata. Ab. Aj. Ada. Tak boleh bunyi ak. Tak ada dia punya letupan. Aqa. Itu dia qa tu yang bunyi tu. Nanti kalau kita jumpa huruf ini anak jangan lupa. Kalau tak tunaikan sifat qalqalah ini maka tak betul lagi bunyi sifat ini. Cuma 5 huruf saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jangan lupa anak-anak. Seterusnya, cikgu dah bertanya kepada Mastura pula anak-anak. Tentang sifat lin ni pula. Apa yang dimaksud dengan sifat lin ini? Cuba terangkan Mastura. Hurufnya berbunyi lembut serta tidak menyusahkan lidah, cikgu. Lembut. Hurufnya lembut, tak ada susah lidah menyebutkannya. Cuba terangkan apa hurufnya. Hurufnya ada 2, iaitu huruf waw dan ya. Waw dan ya. Apa syaratnya terangkan? Syaratnya ketika mati, dahulunya ia berbaris di atas. Mesti dia tu mati. Wawnya mati, ya-nya mati, tapi dulunya baris di atas. Katalah seperti misal yaum. Itu wa, ya, yaum, waw. Kalau baris bawah Quraisy, bunyinya perlahan. Quraisy mudah. Lembut Quraisy, khauf. Jangan khauf, Quraisy. Bunyinya mesti dilembutkan. Itu dia kata dia apa? Dia punya huruf lin tadi yang 2 ni. Seterusnya, iaitu sifat yang akhir anak yang telah kita catat dulu. Sifat inhiraf. Cuba terangkan, kita minta kepada Zahra pula. Apa yang dimaksudkan dengan sifat inhiraf? Ya. Inhiraf ialah huruf yang terdapat pada sifat inhiraf, iaitu melencong lidah kepada makhraj yang lain, cikgu. Lidah pula melencong. Kalau tak lencongkan tak betul pula bunyinya. Berapa hurufnya? Cuba terangkan. Ada 2 huruf, cikgu. Apa dia? Ra dan lam. Ra dan lam anak. Kalau kita sebut, lidahnya pergi melencong. Lari ke tempat lain pula dia. Berkisar dia sedikit. Bagaimana kisaran dalam huruf ra? Cuba terangkan. Dalam huruf ra, melencong ke belakang hujung lidah. Dia melencong ke belakang lidah. Cuba kata-kata ar. Cuba semua. Ar. Terasa tak tengok? Lidah tu dia lari ke belakang. Cuba lagi. Ar. Lagi. Itu dia anak. Dia melencong ke belakang. Baik, macam mana huruf lam? Lam pula melencong ke hujung lidah. Melencong ke hujung lidah. Cuba kata L. Lagi L. Dia lari ke hujung lidah. Itulah sifat ra dan sifat lam. Alhamdulillah anak-anak. Segala soalan telah dapat dijawab dengan begitu tepat. Dan cikgu percaya, anak-anak juga semua kalau dapat menjawab dengan keadaan ini adalah tepat dan betul. Seterusnya, pelajaran kita kali ini anak, kita menyambung. Iaitu menambah lagi dengan sifat yang tunggal, iaitu tanpa lawan. Bahagian yang kelima pula. Nama sifat bahagian kelima yang tak ada lawan ni anak, takrir. Cuba semua sebut. Takrir. Cikgu nak tulis supaya dapat anak catat ya. Takrir. Ta, kaf, ra, ya, ra. Takrir. Cuba lagi semua sebut. Takrir semua. Takrir. Anak-anak ya. Semua anak dapat tulis ya. Takrir. Apa maksud dan arti takrir ini anak? Takrir artinya dalam bahasanya berulang-ulang. Berulang-ulang. Yang dimaksudkan berulangnya ketika kita melafazkan huruf ni anak, huruf ra ni hurufnya bergerak-gerak. Dia banyak bergerak ujung lidah ni. Hurufnya satu saja iaitu ra. Cuba kita ar, cuba. Ar. Ar.
Dalam sifat ini anak, sebenarnya tidak disuruh amal. Disuruh kita jaga. Jangan kita baca dia bunyi banyak-banyak huruf ra ni. Yang sentiasa dapat kita dengar apabila dia mati. Ataupun huruf dia bersabdu, maka kita dapat dengar bunyi banyak gerakan. Jadi kita nak jaga, jangan banyak buat gerakan. Banyak misal. Cuba cikgu berikan satu misal. Cuba kata warfa. Cuba. Warfa. Lagi sekali. Warfa. Warfa. Jangan bunyi warfa. Warfa. Itu dia mati. Ataupun kita bunyikan Ar-Rahman. Cuba. Ar-Rahman. Kita nak bunyikan hanya bunyi sekali aja. Cuba kata Ar-Rahman. Cuba. Ar-Rahman. Jangan gerakkan banyak-banyak. Kita nak pelihara gerakannya, jangan berlebihan. Itu maksud daripada sifat takrir ini. Juga anak ya. Inilah sifat yang keberapa? Yang kelima. Terus kita masuk sifat yang tanpa lawan ini. Yang keenam. Cuba ikut semua namanya tafashi. Cuba. Tafashi. Catat. Tafashi ta fa shinia. Ada sabdu sini. Cuba lagi tafashi. Cuba. Tafashi. Apa maksudnya anak tafashi? Ketika kita melafazkan huruf tafashi ini, kita dapati bertaburan udara. Bertaburan angin daripada mulut. Hurufnya satu saja. Iaitu apa? Shin. Satu huruf saja. Cuba kalau kita matikan shin ni. Cuba semua dengar. Cuba kata ash. Cuba. Ash. Cuba taruh tapak tangan dekat mulut. Cuba semua tahu. Cuba tengok. Cuba kata ash. Ash. Lagi. Ash. Apa terasa? Nampak tak angin bertaburan? Banyak tak? Hamas sikit saja. Kalau hamas sikit saja, tapi shin banyak. Huruf itulah satu anak. Jadi kalau kita baca, dalam huruf shin ni kalau tak ada bunyi tafashi, tak betul. Kalau ada orang baca, A'udzu billahi minasyaitan, tak ada keluar langsung angin. Minasyaitan, tak betul. Mesti minasyaitan, ada taburan angin. Berapa dia punya huruf hanya sah? Apa hurufnya? Shin. Shin. Kalau kita baca nanti, keluarkanlah angin dengan begitu kuat. Itulah huruf yang keenam. Terus kita masuk bahagian yang ketujuh. Ikut namanya istitalah. Cuba semua. Istitalah. Cikgu tulis supaya dapat anak-anak salin. Ini dia. Alif, ya, sin, ta. Itu dia. Lam, ha. Kita matikan sini. Istitalah. Cuba. Istitalah. Cuba. Istitalah. Apa maksudnya? Maksudnya anak, apabila kita menyebut hurufnya, maka kita dapati ada satu bunyi panjang dalam makhraj ini. Bukan dalam huruf, dalam makhraj itu. Ada satu bunyi yang berpanjang. Apa hurufnya ni? Dad. Cuba semua kata dad. Dad. Bunyi panjang ke mana? Memanjang sehingga berhubung dengan makhraj lam. Cuba kita matikan dad ini. Cuba semua kata ad. Dia tak boleh baca ad. Tak ada panjang bunyinya. Satu misal dalam ad-dalal. Cuba kita sebut. Cuba kata ad-dalal. Cuba. Ad-dalal. Kita sebut ad-dalal. Tak betul. Mesti ad-dalal. Lagi. Ad-dalal. Kalau kita baca Fatihah dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Saya ada dad juga. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, begitu cepat tak ada panjang, salah. Jadi makhrajnya panjang sampai kepada makhraj lam. Kalau kita belajar nanti. Jadi semua kalau jumpa huruf dad nanti mati, hendaklah dibunyi panjangkan dalam apa namanya? Istitalah. Habis, alhamdulillah. Dalam sifat yang tanpa lawan yang 7 ini telah kita bincangkan dan juga yang 17 tadi sudah kita bincangkan. Cuma cikgu nak terangkan kali ini semua cuba ambil perhatian. Para ulama Al-Qurra telah menambah anak-anak. Ada lagi 2 sifat yang sentiasa tidak boleh berpisah dengan huruf berkenaan. Apa nama sifatnya ditambah ni anak?
Namanya al-khafa. Cuba ikut semua. Al-khafa. Tengok. Alif, lam, khafa, alif. Al-khafa'u. Tengok. Apa arti al-khafa? Tersembunyi. Tidak begitu kedengaran. Kenapa? Nanti aku akan terangkan. Satu. Begitu juga ada lagi satu. Namanya al-ghunnah. Cuba kata. Al-ghunnah. Maknanya dia dengung. Tadi tersembunyi. Kali ini ghunnah mana? Dengung. Catat anak-anak semua al-ghunnah ya. Al-ghunnah. Ini ditambah lagi dua sifat ini. Terdapat pada huruf yang tanpa lawan. Kenapa agaknya tersembunyi? Dan kenapa agaknya huruf-huruf yang tersembunyi? Tidak begitu terang. Dua sebab. Yang pertama, oleh kerana terlampau luas makhrajnya, jadi tidak begitu dapat kita nak tekankan dia. Yang kedua, kerana sifat yang terdapat pada huruf ini terlampau lemah, maka huruf ini juga tidak dapat didengar dengan begitu kuat. Cuba kita perhatikan sekarang anak. Dalam 4 huruf ini yang dikata bersifat dengan sifat al-khafa. Ha, alif, waw, ya. Hawi. Cuba ikut semua. Hawi. Ha, alif, waw, ya. Huruf ini semuanya tidak dapat disebut begitu dengan terang. Dia bunyi tersembunyi. Sebab ha tersembunyi kerana sifat-sifat huruf ini semuanya lemah-lemah. Cuba kita matikan ha. Cuba ikut semua. Cuba. Boleh kuat tak? Cuba. Cuba kata qab, aq. Kuat tak? Ab. Aj. Cuba suara ha. Tersembunyi. Sebab banyak sifat-sifat yang dalamnya ada lemah. Itu sebabnya. Kemudian huruf yang 3 alif, waw dan ya, sebab dia jadi mad. Jadi dia keluar daripada rongga tengkuruk, rongga mulut terlampau luas, maka dia juga tidak dapat bunyi dengan kuat. Cuba kata a, cuba. We. You. Tak dapat juga bunyinya dikuatkan sebab makhraj terlampau luas. Itu dia. Jadi 4 huruf ni termasuk dalam bagian khafa. Mana khafa tersembunyi. Beralih kita kepada sifat yang kedua, al-ghunnah. Cuba kata semua. Al-ghunnah. Apa artinya dengung. Sifat dengung ini hanya terdapat pada 2 huruf. Iaitu huruf nun dan huruf mim. Ini dia. Nun dengan mim. Jadi dengung huruf 2 ni. Huruf lain tak ada dengung. Ba tak ada dengung. Jim tak ada dengung. 2 ni saja huruf. Dengung adalah satu sifat pada 2 huruf ni yang keluar daripada pangkal hidung ni. Rongga hidung. Misalnya, cuba kita baca. Kata inna. Cuba semua. Inna. Mimma. Mesti ada. Mesti ada bunyi dengung. Kalau tidak dia tunaikan bunyi dengung ini, maka huruf ini tidak tepat. Jadi kita kata di pangkal rong. Cuba kita minta kepada Zahra. Cuba tutup hidung. Cuba bunyi inna. Cuba. Boleh bunyi? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Artinya, dengung keluar pada apa? Rongga hidung. In. Tak mau. Apabila dia buka hidung, dilepaskan. Inna. Baru kita apa? Cuba kita minta kepada Mastura. Cuba dalam mim, dia kata imma. Cuba. Tutup. Tak bunyi? Tak mau bunyi juga. Apa artinya? Artinya dengung ini keluar daripada pangkal. Jadi ini mesti dibunyikan huruf-huruf ini. Jadi anak sudah tahu ya. Apa yang kita faham sekarang? Setelah kita mempelajari 3 tadi. Takrir. Berulang-ulang bunyinya. Dalam sifat takrir ini satu yang kita istimewa. Selalu sifat-sifat yang lain sebenarnya suruh kita amalkan. Dalam takrir suruh jaga. Jangan terlalu mengulang-ulangkan. Kalau ulang-ulangkan rosak. Kalau dalam Fatihah, dalam sembahyang kita baca boleh jadi sembahyang tu cedera dan rosak dan batal.
Kalau satu orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan rosak ra tu sampai begitu banyak. Ar-Rahmanirrahim. Rosak bacaannya, tak sah sembahyang langsung. Pasal tambah huruf ra sampai 3-4. Jadi apa artinya? Artinya ketika kita jumpa ra, maka mesti kita sebut kalau dapat macam mana sekali sebut. Cuba kata ar, cuba. Ar. Macam nak buat supaya dapat bunyi sekali. Di hujung lidah ni tekan dekat gusi di atas tu. Cuba kata ar, cuba. Ar. Cuba amin kata. Ar. 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 Tekan lagi sekali cuba. Ar. Cuba Taha. Ar. Cuba Ma'azad. Ar. Yang salah? Ar. Ar, cuba. Ar. Salah. Itu dia, jaga anak-anak ya. Inilah satu keistimewaan sifat takrir. Hendaklah dibunyikan sekali aja. Kita bimbang kalau dalam Fatihah, kalau ada orang bunyi begitu banyak, boleh sudah batal sembahyang kita. Kemudian tafasyi jangan lupa. Kalau jumpa shin, apa nak buat? Bunyikan udara dengan cepat, keluarkan daripada mulut dulu dia. Ash, cuba lagi semua. Ash. Kalau orang baca ash, auzubillahi minasyaitan minash, keluarkan. Ingat. Istitalah apa artinya? Panjang. Apa yang panjang? Makhrajnya dalam huruf satu saja. Apa hurufnya? Dhad. Cuba kata. Dhad. Ad. Cuba. Jangan baca ad. Dia baca ad. Panjang bunyi dalam makhraj. Itu yang 7 punya sifat sudah. Ini yang 2 cikgu terangkan tadi. Ulama telah bagi lagi pula. Bagi lagi supaya tambah, supaya dapat disebut dengan baik. Dengan fasih, iaitu al-khafa. Al-khafa tersembunyi. Huruf ini tak dapat disebut dengan begitu kuat. 4 huruf. Apa bunyinya kita dah sahanu? Hawi. Ha. Alif. Waw. Ya. Ha apa artinya? Apa sebab dia bunyi begitu tersembunyi? Sebab sifat-sifat yang pada ha semuanya lemah. Dhaif. Tak dapat sebut dengan begitu terang. Kenapa alif waw ya ni pula begitu tersembunyi? Sebab dia punya makhrajnya luas, keluar daripada rongga tengkorok, daripada rongga tekak, tak dapat bunyi yang kuat juga. Mesti kalau kita bunyi ha kita nak terangkan. Misalnya cuba kata ihdina, cuba. Ihdina. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, kuatkan cuba. Sebab kalau tidak tak dengar lagi. Bunyi hamzah je ihdina. Bunyikan kuat. Seterusnya sifat ghunnah. Apa arti ghunnah kita kata tadi? Dengung. Apa maknanya? Artinya terdapat pada 2 huruf. Apa hurufnya kita tanya kepada Zahra? Mim dan nun. Mim dan nun. Dia mesti, kalau kita sebut, mesti ada bunyi ghunnah. Ghunnahnya nanti kita akan belajar apa-apa lagi dalam ghunnah yang terdapat. Tapi kita sudah tahu belajar dulu. Ada ghunnah mal idgham ada tak? Wajibul ghunnah ada tak? Ikhfa dalam ikhfa ada ghunnah tak? Ada tak? Ikhlab ada ghunnah tak? Ada. Ikhfa syafawi ada ghunnah tak? Inilah ghunnah, makna dengung mesti ada. Jadi mesti ditunaikan dia punya dengung. Anak semua tahu tadi dengung di mana tempatnya kita kata di? Rongga hidung. Kalau tutup hidung, maka kita dapat dengar di mana keluar sebenarnya. Baiklah. Jadi kita sudah faham sekarang setelah cikgu berikan pada kali ini 5 sifat lagi dan anak mesti amalkan. Kalau kita jumpa besok ra, kita jaga takrirnya. Kalau kita jumpa shin, jaga tafasyinya. Kalau kita jumpa dhad, jaga istilahnya. Kalau kita jumpa ha, alif, waw, ya, jaga dia punya apa? Khafa'nya. Arti tersembunyi kita jaga. Hendaklah kita kuatkan. Akhirnya kalau kita jumpa ghunnah, nun sampai mim hendaklah dibunyikan dengan dengungnya begitu tepat. InsyaAllah dengan adanya anak-anak mengamalkan sifat-sifat yang berkenaan ini, kita dapat menjemput huruf-huruf yang berkenaan dengan tepat, dengan fasih sebagaimana dikehendaki dalam bacaan Al-Quran Al-Karim.